Sebut sahaja berkenaan emas, pastinya ramai yang telah sedia maklum tentang betapa berharganya ia. Emas menjadi satu simbol kekayaan dari dahulu hinggalah sekarang. Nilai emas itu sendiri begitu berharga, malah strukturnya yang sentiasa bersinar, cantik dan tidak berkarat, sekaligus sukar untuk diperolehi, menjadikan ianya buruan ramai orang. Keistimewaan inilah yang telah menjadikan emas diiktiraf. Sebagai penyumbang emas kepada pemenang sejak 2013 hingga kini, komitmen yang diberikan adalah bertujuan untuk mengangkat martabat Al-Quran itu sendiri. Untuk edisi kali ini, tim Persada Jeneral berpeluang mengikuti proses penyediaan hadiah emas ini pada pemenang. Kami bersama di Yapim Gold bagi mengikuti proses penuh pembuatan hadiah emas MTHQA tahun ini. Okey, bermula daripada proses designing ni, di bahagian Yapim Gold kita telah mendapat kelulusan daripada Yapim. Jadi kita menerima pendetilan untuk kita proses kerja dalam membentuk keseluruhan hadiah tajaan kepada MQTA. Kita bermula proses daripada rekaan plate, iaitu plate ni kita dapat daripada JAKIM. Jadi kalau kita tengok di sini, pereka bentuk kita akan membuat beberapa contoh, dan setelah siap contoh ni kita akan print dalam bentuk kad macam ni bersama dengan pendetilan certified lah. Di Yapim Gold, pelbagai jenis produk berkaitan emas dihasilkan oleh pakar yang sememangnya berpengalaman luas dalam penghasilan emas berkualiti dan diperakui kehalusan dan kualitinya. Pengalaman luas dan kepakaran Yapim dalam industri emas dan industri Arahnu memberikan kelebihan dalam pengetahuan trend produk emas terkini. Setiap produk yang dihasilkan oleh Yapim Gold dijamin mempunyai kualiti terbaik dan eksklusif. Proses seterusnya adalah mencairkan emas sebelum ia dibentuk. Emas dicairkan bagi mendapatkan bentuk pejal untuk memudahkan proses seterusnya. Bentuk pejal ini mengikut timbangan yang diperlukan seperti dalam permintaan. Okey, sekarang saya sedang meleburkan emas daripada mutu 999 ke mutu 916. Jadi proses ni taklah lama sangat kan. Dan sekarang dia dah mula cair. Kita akan tuangkan ke dalam bekas yang kat depan ni. Okey, sekarang kita dah tuangkan ke dalam ni. So kita nak sejukkan dia dalam air. Kita nak kena rendamkan ke dalam air. Okey, inilah emas yang kita sudah leburkan tadi. Inilah rupa bentuk dia. Untuk proses kita nak buat projek yang untuk majlis tilawah Al-Quran. Tu benda ni kita nak kena pergi dekat sana test dulu kita dapat atau tidak. Selesai proses ini, ketulan emas perlu digrading bagi mencapai nilai grade emas yang dimahukan. Kualiti emas ini pun dinilai selari nilai yang akan diberikan kepada pemenang. Kita tengok dulu. Okay, sekarang ni kita nak test sampel ni sama ada dia mutu 916 ataupun mutu apa. Okay, first step kita letak kat sini. Sekarang ni kita tunggu dalam 25 saat untuk dia bagi result. Result dia menunjukkan mutu emas sebanyak 92.87%. Menunjukkan emas ni 22K, 22 karat.
sampel yang kita dah test, ini kita boleh tengok mutu dia gold sebanyak 92.87%. Okey, mendapati keperluan yang jadikan kepada pihak setiap majlis ya. Okey. Proses seterusnya memerlukan kepakaran yang tinggi dalam membentuk emas seperti dalam reka bentuk yang diperlukan. Ketepatan reka bentuk ini dilakukan dengan menggunakan kemahiran seni tangan yang halus oleh tukang emas. Mesin rolling mesin yang untuk menipiskan produk untuk menjadi plate. Okay, lepas kita dah buat nipis jadi plate, kita proses untuk potong pula. Okay, sekarang ni saya nak memotong untuk menjadikan loket. Kita nak cantum untuk jadikan loket. Ketelian pembuatan ini memberikan nilai seni tahap tertinggi untuk dihargai dan dipertontonkan kepada pemenang dan halayak bahawa Yapim menyediakan sebuah kenangan dan prestij kepada pemenang. Proses polish adalah proses penting bagi menimbulkan lagi kecantikan emas yang dihasilkan. Walau nampak mudah, ia rumit disebabkan setiap inci dan sudut emas harus dipolish sebaiknya. Kita hatching dan kita letakkan produk kita kat sini. Setelah proses polish dilakukan, proses mencetak laser kini mengikuti seperti yang dirancang. Teknologi ini memberikan sentuhan pengenalan dan identiti kepada emas yang direka khas untuk kali ini. Kami di Yapim berbangga menjadi sebahagian ke atas kejayaan penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa kali ke-63 tahun 2023. Dan sekali lagi Yapim berbangga dapat menyediakan dan menyiapkan hadiah bagi Majlis Peringkat Antarabangsa. Hari yang dinantikan kini tiba. Malam pengumuman pemenang Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA ke-63 tahun 1445 Hijri 2023 Masihi. Yapim akan menyerahkan hadiah sumbangan kepada pihak urustia dan saat ini Kemilau Emas menanti untuk diserahkan kepada pemenang. Bagi pihak urustia, ini merupakan satu hadiah yang amat bernilai untuk pemenang dan juga di majlis seperti ini yang mematapaikan Al-Quran dan pengamalnya. Untuk pada tahun ini, Yapim berbesar hati untuk menaja hadiah berupa barang kemas dan juga wafer emas. Untuk barang kemas bernilai 25 gram dan untuk wafer emas bernilai 20 gram. So pada tahun ini hadiah dia berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ni sebab pada kali ini kita gabungkan itu barang kemas dengan wafer emas. Dan sebelum-sebelum ni kita hanya bagi gold bar saja ataupun wafer emas. So itulah kelainan yang kita buat pada tahun inilah untuk menyokong untuk sebenarnya Majlis Tilawah ni. Decoration dia merupakan kita ambil background untuk yang Majlis Tilawah punya. So kita combinekan kita punya design lah. So ini hasil design ni daripada kita punya designer kita sendiri, daripada Yapim Gold sendiri. Untuk gold bar ni kalau ikutkan di mana-mana emas memang lakulah di mana-mana, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara pun memang emas memang menjadi sekarang ni ikut trend sekarang ni pun orang lebih kepada untuk membeli emas sebab ia merupakan satu investment dalam jangka masa panjang lah. Johan kategori tilawah lelaki dengan markah 94.96% disandang oleh Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi dari Malaysia.
Malaysia. وأما الفائز بالجائزة الأولى كسب التلاوة أيها الحضور الكرام هو القارئ السيد محمد قيم نيذر بن Qayyim Nizar Sarimin telah dinobatkan sebagai Johan Qori untuk edisi kali ini. Sejarah tercipta dan menjadi kebanggaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami diberi peluang untuk menaja dan kami juga sukacita menaja untuk tilawah Al-Quran dan hafazan pada tahun ini. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali YAPIM menaja Majlis Tilawah Antarabangsa. Kali pertama ialah pada tahun 2013. Jadi maknanya ini yang tahun yang ke-11. Tapi ada setahun lah yang kita tidak buat. Jadi kerana COVID. Jadi apa keistimewaannya? Keistimewaannya pada tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya ialah pada tahun ini kita tidak hanya memberikan wafer emas, tetapi kita juga memberikan barang kemas. Jadi sebelum ni semuanya wafer emas. Jadi bila wafer emas tu kita letak di dinding, itu je lah, tengok je kan. Tapi apa yang kita buat sekarang ni lah 20 gram emas dalam bentuk wafer. Jadi kita letaklah, itu boleh jadi display dan sebagainya. Tapi jangan lupa bayar zakat. Yang keduanya 25 gram barang kemas. Ada rantai dan sebagainya kan. Jadi itu yang seandainya lah kami contoh kuasa tu semua kita buat brainstorming macam mana nak buat. Jadi untuk qari'ah dan hafizah yang dapat nombor 1 Johan, mereka boleh pakai lah sendiri barang kemas tu. Untuk qari dengan hafiz, mereka boleh berikan pada isteri mereka untuk pakai. Tapi macam juara kita tahun ini, adik Qayyim, mungkin boleh bagi pada mak dia lah. Jadi ini kita bagi kombinasi lah, hybrid lah kita panggil sekarang ni. Semua orang kata hybrid, kita pun buat macam hybrid. Satu wafer emas dan satu lagi ialah barang kemas yang boleh dimanfaatkan. Dan apa yang kami lakukan ialah kita bagi sama rata pada juara hafiz, juara hafizah, juara qari, juara qari'ah, semuanya nilai hadiahnya masing-masing RM15,000. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Tuanku Zahra Salim telah berkenan untuk berangkat dan menyempurnakan majlis perasmian, penutupan dan penggunaan hadiah pada Johan Tilawah dan Johan Hafazan Al-Quran. JAKIM dan YAPIM, kami dua agensi di bawah menteri yang sama. Jadi saya rasa sehingga kiamat lah kami akan bersama-sama kan. Jadi kolaborasi dengan antara YAPIM dan JAKIM dalam hal ni insya-Allah akan berterusan. Dan bukan itu saja, kami juga melihat kolaborasi di bagai-bagai sektor-sektor yang lain yang mana kita boleh bekerjasama supaya tidak overlapping, bekerjasama demi pembangunan ekonomi Islam ummah. Malaysia terkenal dengan kecemerlangan dalam penganjuran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa sejak penganjuran pertamanya pada 8 Mac 1960 yang dirasmikan oleh Perdana Menteri pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Malahan kita pernah menerima pengiktirafan bagi kategori penganjuran program Al-Quran terbaik 2016 oleh Kuwait International Prize of Holy Quran. Sempena MTHQA ke-63 tahun ini, kerajaan telah memilih tema Perpaduan Teras Malaysia Madani. Tema ini adalah bersesuaian dengan manifestasi dan intipati ajaran baginda Rasulullah SAW, dan ia merupakan satu tema yang sangat signifikasikan pada umat Islam, termasuk masyarakat bukan Islam di negara ini. Penganjuran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa secara tahunan oleh kerajaan Malaysia adalah manifestasi bagi menzahirkan komitmen pihak kerajaan dalam menerapkan budaya minat membaca Al-Quran dan memahami intipatinya serta mengaplikasikan tuntutan serta larangan yang Maha Esa dalam amalan kehidupan kita seharian.
Saya Nur Aida, saya 38 tahun. Sekarang kehidupan saya agak banyak berubah lah jugalah sebelum dengan suami kan. Tapi sekarang ni saya just banyak menguruskan anak saya sendiri. Anak saya 4 orang, di mana yang berusia 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun dan 2 tahun. Suami saya balik daripada assignment dekat Burkina Faso, bahagian Afrika, dan kena malaria. Lepas 10 hari saya ingat dia balik daripada sana, dia kena sawan, dikejarkan ke HUKM dan ditidurkan dan tidur terus. Actually kalau dah jadi single mother ni, kalau macam tambah saya 4 orang anak kan, kalau anak yang tak sihat tu memang tak tahulah nak kata kan, memang dugaan besar lah juga. Tapi agak struggle jugalah. Bila anak tak sihat nak kena bawa pergi klinik lagi. Dengan yang duk ada pun kita nak kena take care juga kan. Tapi itulah saya hadap jugalah nak buat macam mana kan. Dah kita pun seorang, tawakal je lah pada Allah. Tak ada masa, memang tak ada masa. Memang orang kata kita suri rumah ni macam banyak masa kan, tapi macam tak tahulah, saya kata tak ada masa langsung untuk diri sendiri pun bila dah tak ada suami. Dengan dulu tak ada suami, dulu ada suami, sekarang ni dah tak ada suami. Assalamualaikum. Saya pun serah pada Ta'ala lah, pada rezeki dia, anak-anak dia. Buat dia pun, yalah anak-anak pun kecil lagi. Baru 10 tahun. Yang bossu baru setahun. Saya pun nasihat anak-anak saya yang ada pun, saya nasihatkan orang belajar elok lah. Dengan tu ibaratkan rupa saya ni dahan yang ngeput kan. Satu hari pun di paut dia patah. Itulah saya kata anak-anak saya dah jual elok. Apa masa depan kan, ayah pun tak lama pun tak ada orang berada, kebun tak ada, kereta tak ada. Kalau ayah boleh bantu kan bagi harta ilmu lah. Tapi alhamdulillah anak-anak pun berjaya semualah. Saya pun yalah ada dah sikit-sikit pencim macam mana. Alhamdulillah dah bersyukur dengan Ta'ala lah. Rezeki bagi Allah Ta'ala. Cuma kita siang kat anak-anaknya, saya tak ada ibu, tak ada ayah kan, kita pun tengok tak hati lah. Yang umur pun 10 bulan dah meninggal. Yang tak kena ayah dia macam mana. Menyantuni kebajikan dan pendidikan anak-anak yatim yang kematian ketua keluarga kerana musibah dalam program Sinar Kasih merupakan salah satu CSR yang dilakukan bagi mengurangi beban yang ditanggung. Antaranya melibatkan musibah seperti kematian akibat lemas, bencana alam, kebakaran dan kemalangan. Alhamdulillah hari ini Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM berada di Ceras di rumah Puan Nur Aida binti Noh balu kepada almarhum Muhammad Firdaus bin Ibrahim, mantan penolong editor editor berita di Harian Metro yang telah meninggal dunia pada tahun lepas akibat malaria dan juga kegagalan organ di hospital UKM. Kalau tak silap saya bulan Ogos tahun lepas. Jadi hari ini kita menyantuni balu beliau, balu almarhum Puan Nur Aida binti Noh dan juga 4 orang anak beliau, 2 orang lelaki dan 2 perempuan. Yang sulung berusia 10 tahun, yang bongsu berusia 2 tahun. Jadi maknanya yang 2 tahun tu dia kehilangan bapanya pada usia tak sampai setahun lah, 8-10 bulan dah. Jadi atas program Sinar Kasih YAPIM, kami menyampaikan bantuan kepada anak-anak
Nuraida ataupun anak-anak almarhum Firdaus sebanyak RM200 sebulan seorang untuk tempoh setahun. Jadi maknanya bantuan yang diberikan berjumlah RM9,600 lah. Jadi ini adalah disebabkan kami faham bila seseorang itu kehilangan orang tuanya, atau dalam bahasa Inggeris dia pakai breadwinner lah, yang dialah yang membawa balik rezeki dan sebagainya untuk menampung perbelanjaan keluarga, tiba-tiba dengan cara tiba-tiba dia meninggal dunia. Dan dia meninggal dunia juga pula untuk program Sinar Kasih ini, meninggal dunia kita guna istilah meninggal mengejut. Meninggal mengejut ni bermaksud almarhum tidak mempunyai apa-apa sakit, apa-apa tanda sakit sebelum ini, dan beliau mati mengejut. Dalam kes ini almarhum meninggal dunia kerana diserang sakit malaria yang didapatinya semasa bertugas di luar negara. Andainya ada kematian mengejut yang memenuhi syarat-syarat Sinar Kasih ini, maklumkan kepada kami. Kami ada website dan sebagainya, yapim.my. Jadi maklumkan kami, dan insya-Allah salah seorang pegawai yang menerima email tersebut akan kita akan menyantunilah, kita akan buat segala prosesnya.